Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang dihormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Kaduk, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi, dengan izin dan ketentuannya dapat bertemu pada kesempatan malam ini dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Pernah sekali seorang ulama bertanya kepada anak muridnya, "Wahai anak muridku sekalian, benda apa hak paling gagah dalam dunia? Hak paling gagah sekali." Anak murid dia jawab macam-macam. Maka jawab tuan guru, benda hak paling gagah dalam dunia ni gunung ataupun bukit paling gagah. Apa sebab? Berapa orang je dalam dunia hak ke abad bukit? Tak ramai. Makna benda payah, benda gagah. Gunung Everest, berapa orang di sini hak pernah panjat gunung Everest? Makna benda gagah, benda payah nak ditakluki. Tapi kata dia ada hak lebih gagah daripada gunung dan bukit. Apakah dia? Besi. Sebab apa besi gagah? Besi dia boleh sodok pula bukit tu, rata habis, tak ada bukit, jadi padang jarak, padang terkukuh. Tapi ada hal lebih gagah lagi daripada besi. Apa dia? Api. Kerana api dia boleh mencairkan besi. Tapi ada lagi lebih gagah daripada api, air. Kerana air boleh memadamkan api. Namun ada hal lebih gagah daripada air, iaitu manusia. Kerana manusia ada akal, dia boleh buat empangan, buat macam-macam, boleh taruh air, simpan air. Tapi apakah lebih gagah daripada manusia itu sendiri? Maka tuan guru ni kata hak lebih gagah dari manusia, mengantuk. Mengantuk benda paling gagah sekali. Orang hak paling gagah macam mana pun, dan dia kena ngantuk, kalah dia. Bawa kereta pergi Kuala Lumpur, kita gagah, dan kena ngantuk, besar kecil jalan tu kejap nampak, jadi kalah, kita kalah. Tapi kata tuan guru, ada tak hal lebih hebat daripada mengantuk? Ada. Apakah dia? Duka cita. Kalau tuan-tuan duka cita, tak boleh tidur. Ngantuk sangat lah, ngantuk lela dah, pukul 12 tengah malam, baru nak tidur, sayang telefon. Oh ni mak kita ke, adik kita ke, ayah kita, siapa-siapa ni jatuh ni di kapur ni, mana gaya, kita duduk KL. Tadi nak tidur lela, tukar baju dah, tak boleh tidur, hilang ngantuk. Duka cita boleh lebih gagah daripada mengantuk. Tapi Tok Guru dia tanya, apakah lebih gagah daripada duka cita? Doa. Doa lah rupanya benda hak paling gagah sekali dalam dunia. Baik itu malam ni kita akan membicarakan macam mana kita nak mempergunakan doa ni sebagai suatu benda hak boleh menyelesaikan semua masalah kita. Cuma doa ini, ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 Allah Ta'ala berjanji, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Bila hamba-Ku bertanya padamu, hei Muhammad, tentang aku, jawablah, aku sangat dekat dengan manusia. Maknanya Allah ni dekat. Kata orang tasawuf, dia lebih dekat daripada mata putih dengan mata hitam, sangat dekat dengan manusia. Dan kata Allah Ta'ala, ujibu da'wata da'i, kerja aku kabulkan doa kalau orang tu mohon pada aku. Maka di sinilah titik tolaknya, kata ulama, mustahak untuk kita jangan tinggal berdoa. Berdoalah walaupun pendek, jangan ditinggalkan. Paling kurang angkatlah tangan lepas semayang. Kalau malas nak baca doa pun bacalah
raja segala doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau malas pun Rabbana, jangan tinggal langsung, angkat sajalah tangan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, macam biasa, amin. Hak tu paling pemalas sekali lah. Jangan tidak angkat. Sebab ayat ini kata ulama, Allah tunjukkan minta dapat, tak minta takkan dapat. Cuma saya nak kongsi pada malam ni ada satu kitab, kitab Syurut Ad-Du'a wal Mawani' Al-Ijabah. Kitab ini karangan Syekh Sa'ad bin Wahab. Dia seorang ulama masyhur zaman dulu. Dia buat satu kitab, kenapa doa ni ada masa terima, ada masa tak terima. Walhal Allah Ta'ala berjanji, mu doa mesti dapat. Kata ulama, berdasarkan hadis-hadis yang Nabi pernah bercerita, doa ini dia boleh diterima dengan syarat kita buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka. Ketika dipanjatkan doa itu, kita berada dalam keadaan tersebut. Pertama sekali kata ulama, doa paling Allah Ta'ala suka, doa musafir. Paling Tuhan suka sekali. Baik itu beruntunglah tuan-tuan yang kerap berjalan ke sana kemari, berada dalam keadaan musafir, perbanyakkanlah berdoa. Salasa da'watin yustajabu lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa kata Nabi akan diterima oleh Allah. Doa ini la syakka fihinna, tidak ada keraguan padanya, no doubt about it, tidak diragui lagi. Apakah 3 doa itu? Da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi liwaladihi. Pertama doa orang hak dizalimi, hak kedua doa orang musafir, yang ketiga doa seorang mak ayah kepada anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi nombor 1, nak mustajab doa, bermusafir lah. Start kereta, pergi jalan, gilah mana-mana, pergi Terengganu ke, pergi Kalang Kubur ke mana-mana, dalam perjalanan berdoa lah. Sangat mustajab. Yang kedua kata ulama, nak cepat doa ni dimakbulkan, mestilah berdoa dalam keadaan tidak menunjukkan kebesaran diri, dalam keadaan kusuk masai. Tu disuruh. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah memberitahu, rubba ash'atha madfu'un bil abwabi aw aqsam 'ala Allahi la barrahu. Kata Nabi, boleh jadi orang hak berdoa dalam keadaan rambutnya kusuk, bajunya berdebu, pakaiannya lusuh, pintu-pintu tertutup. Ini simbol orang ni tak diterima. Pergi sini orang halau, pergi sini orang halau. Maka kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dia beza. Kita mari semayang masjid, sunat memakai pakaian cantik. Tapi bila berdoa, digalakkan pakai pakaian yang tidak menunjukkan kebesaran. Sebab itu orang semayang istisqa, minta hujan, antara perkara digalakkan adalah pakai jangan janguk sangat. Sampai kalau di Mekah pun semayang minta hujan, nak pakai baju buruk tak dan, dia terbalikkan dia punya serban. Ada piyah tak di depan. Kalau baju t-shirt ada label di belakang, terbalik pakai di depan. Kenapa begitu? Nak tunjuk kehinaan. Sebab itu kita pergi Mekah, umrah ataupun haji, pakaian kita kain saja 2 helai. Pangkat, kebesaran, butang baju Melayu, pinggat, crown, semua tinggal. Tuhan suka kita berdoa dalam keadaan orang susah. Itu mustajab doa. Jadi kalau tuan-tuan nak doa, kebetulan pakai baju jangok-jangok, bukalah sekejap untuk mustajab doa saja. Ini yang ulama gariskan. Yang ketiga berdoa kalau nak cepat mustajab, mestilah menadahkan kedua tangan ke arah langit. Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khabataini. Nabi sebut Allah Ta'ala adalah maha pemalu, dan Allah Ta'ala malu kalau seorang hambanya menadah tangan tapi dia tidak mustajabkan doa orang itu. Hadis riwayat Abu Daud. Allah malu
Sebab itu kena nampak kesungguhan berdoa. Orang ramai sekarang ni dia berdoa tidak bersungguh. Macam bila angkat tangan, lebih kurang sajalah. Tak atas peha, atas meja, sekadar buat syarat. Kalau nak doa dia mustajab, mesti nampak bersungguh. Macam angkat sungguh-sungguh. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang kita, doa sekarang ni doa tapi tidak bersungguh-sungguh. Kalau pergi kenduri tahlil misalnya, bila tangan imam baca panjang, semua tangan duduk bawah. Semua duduk malah. Dah doa lama. Tadi baca Yasin, pada tahlil lagi. La ilaha illallah patut 100, Tok Iman tam patut 300. Lamalah, doa pula panjang. Laut sejuk dah. Allah, orang kata lamanya Tok Iman. Jadi tangan duk atas peha belaka. Tiba-tiba imam bila sampai doa Rabbana atina, angkat balik. Sebab bagi orang Melayu Rabbana atina ni tanda doa nak habis dah. Rabbana nak habis dah doa Rabbana. Lepas tu kalau Tok Imam saya suruh sekali-sekala buat kenat sekali. Lepas Rabbana tukar lagi doa lain. Kata patut habis dah lah Rabbana atina. Orang malas nak doa. Lepas tu Nabi sebut ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabati. Doalah kepada Tuhan dalam keadaanmu yakin sungguh doa tu mustajab. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahawa Allah tak sudi terima doa daripada orang hatinya lalai dan dia tidak sungguh-sungguh. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Mesti sungguh-sungguh. Ada orang dia doa 50-50. Ya Allah, aku tengah susah ya Allah. Lepas PKP bisnes tutup, tak jadi dah berniaga. Tolonglah aku ya Allah, berikanlah aku rezeki. Kalau mu sudi, ada ke gitu? Allah Ta'ala tak boleh gitu. Kalau sudi, bagilah. Aku nak niaga ni ya Allah. Bagilah kejayaan, aku nak buka kedai minggu depan ni. Yalah kalau nak bagi, tak bagi tak apa. Dengan Tuhan tak boleh gitu. Dengan Allah Ta'ala muqinuna bil ijabah. Mesti yakin. Biar overconfident pun. Ya Allah, aku nak niaga minggu depan ni. Allah tolong aku, beri aku perniagaan, biar melimpah ruah kekayaan rezeki supaya aku dapat berzakat 1 juta ya Allah. Confident mesti tinggi. Tuhan suka orang gitu. Kalau jenis bagi-bagi, tak bagi tak apa. Tak boleh. Allah Ta'ala tak boleh. Muqinuna bil ijabah. Yang keempat kata ulama al-ilhah. Ilhah ni memang berdoa dalam keadaan berharap. Mana kalau doa tu sebut nama Tuhan banyak-banyak, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb. Ilhah dipanggil. Dia mesti nampak ulang-ulang tu sebagai macam mengharapkan sangat. Baik itu dalam satu ayat Quran Allah Ta'ala menyebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah menggunakan nama itu. Maka Allah Ta'ala dah beri rahsia dah di situ. Awak berdoa sebut nama saya suka. Surah Al-A'raf ayat 180. Pernah satu ketika kata para sahabat, Nabi pernah dengar ada satu orang laki-laki, dia semayang dalam tahiyat, dia dengar orang ni baca doa dalam tahiyat. Nanti saya akan terangkan salah satu doa paling cepat diterima Allah, doa sebelum dalam tahiyat akhir. Jadi sahabat ni dia baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatu. Sebelum dia beri salam, dia baca doa Allahumma inni as'aluka ya Allah bi innakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Dia ulang doa itu. Dah habis tu barulah dia assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia berhenti sembahyang. Nabi dengar doa dia, maka kata Nabi, orang tu demi Allah, Tuhan ampun dah dosa dia. Nabi ulang 3 kali. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga An-Nasai. Maka para sahabat pun dapat satu ilmu. Orang ni dia doa, punca dia diterima doa dia sebab dia sebut sifat dan nama Allah. Itu punca diterima. Maka
Orang yang nak berdoa mesti banyak sebut nama Allah. Macam sahabat tadi dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah innakal wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dipuji Allah Taala. Ayat itu ambil daripada surah Al-Ikhlas je. Rupanya Al-Ikhlas, sebab itu jangan pandang rendah surah Al-Ikhlas. Ramai kita bila imam baca Qul huwallahu ahad, dak contoh imam baca Qul huwallah, anak aku reti jadi imam. Ramai orang hina bila mana-mana imam dalam sembahyang baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni jangan main-main. Surah Al-Ikhlas. Saya ingat sini semua hafal surah Al-Ikhlas. Nabi ada satu hadis, Nabi sebut, man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhtimha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa-siapa yang baca Qul huwallahu ahad 10 kali satu hari, Allah bina untuk dia satu istana dalam surga. Bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengar, dia rasa tak sedap. Dia kata, ya Rasulullah, izan astakthir ya Rasulullah. Kalau baca 10 kali boleh dapat surga, dapat istana dalam surga. Izan astaksir ya Rasulullah. Kalau baca banyak lagi, banyak mana pula istananya? Qul Allah bukannya panjang, pendek je. Nabi tak selesa dengan soalan Umar. Faqala Rasulullah, Allahu aktsar wa atyab. Apa masalah awak wahai Umar? Allah Ta'ala ni maha kaya, dia boleh beri lebih lagi daripada itu kalau dia nak. Yang ni nak maklum minimum mau baca 10 boleh satu istana dalam syurga. Kalau lebih, lebih lagi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu Qul huwallahu ahad baca 10 kali dapat istana dalam syurga. Biasa kita dengar orang ceramah macam mana nak buat rumah dalam syurga. Antara amalan dapat rumah dalam syurga, amalan misalnya membetulkan saf ketika nak semayang, iktikaf masjid antara satu solat dengan satu solat. Macam tuan-tuan sekarang sedang iktikaf antara maghrib ke isyak, dapat satu rumah dalam syurga. Tapi baca Qul huwallah 10 kali sehari, bukan rumah, istana, mahligai dalam syurga. Baik itu surah Al-Ikhlas antara surah yang paling baik dibawa dalam doa. Ya Allah, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Suka, Nabi suka doa begitu, Allah Taala pun cepat mustajab. Jadi hafalah surah Qul huwallahu ahad. Kalau tak hafal memang tak tahulah. Pernah dulu zaman Nabi, riwayat daripada Aisyah, Nabi dihantar satu pasukan peninjau untuk buat risikan, ambil maklumat, pergi sepada musuh, tengok laluan dia macam mana, buat peta apa semualah. Jadi dalam platoon ni ada seorang tu ustaz macam kita kagak lah, ustaz kagak, kapten major begitu lah. Dia mengetuai untuk semayang apa semua. Jadi bila pergi operasi ni, ustaz kagak ni, kita istilah kagak lah, ustaz ni kalau setiap kali jadi imam, setiap rakaat baca Qul huwallah. Rakaat pertama baca Qul Allah, rakaat kedua baca Qul Allah. Seminggu operasi baca Qul Allah. Jadi anggota diam sajalah, letaklah tu imam nak baca apa pun. Bila balik hantar report pada Nabi, ni ada laluan baru, kita esok kalau berlaku apa-apa sini. Nabi bertanya, macam mana ustaz kita? Okey. Kata, okey ya Rasul, cuma dia ni pelik sikit. Apa pelik? Baca Qul Allah. Mana-mana semayang Qul Allah. Mana jadi gitu? Tak tahu. Awak pergi tanya dia, ngapa dia suka sangat Qul Allah? Pergi sahabat seorang pergi cari dia. Ustaz, tak maaf Nabi titah tanya, berapa suka baca Qul Allah? Kata ustaz ni, saya suka sebab surah tu ada sifat Allah. Jadi saya suka nak baca sebab saya puji-puji Allah dalam surah itu. Balik cerita ke Nabi. Apakah jawab Nabi? Ukhbiruhu innallaha yuhibbuhu. Royak ke dia, Allah Ta'ala pun sayang juga ke dia, sebab dia suka dengan Qul Allahu ahad. Amalkanlah tuan-tuan, 10 kali sehari Qul Allahu ahad. Hafallah Qul Allahu ahad. Orang kita jarang tak hafal Qul Allahu ahad. Cuma bila sebut surah Al-Ikhlas, lama fikir surah apa aku.
Al-Ikhlas. Aku tak aja jumpa Al-Ikhlas. Qul Allah tahu, tu tahu. Surah Al-Ikhlas, surah yang paling ikhlas sekali dalam Quran. Surah Qul Allah Al-Ikhlas, surah paling ikhlas sekali. Dulu ada satu cerita kiai, tok guru pondok pesantren. Dia ni orang nak nikah dengan anak dia interview dia baca Qurannya. Tok guru mari seorang nak kahwin dengan anak dia suruh baca Quran. Ante nama siapa? Ana nama Asri. Masya Allah. Iqra suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Selamat. Yalah, next datang. Ente nama siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas, Masya Allah. Iqra suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila. Oh, yalah. Yalah, tang. Next datang sama. Ente nama siapa? Pucat muka dia. Ente nama siapa? Nama saya Yasin Pak Kiai. Yasin, Masya Allah. Sabar dulu Kiai, saya nama Yasin, tapi di kampung panggil Qul Huwallahu Ahad. Kok tu jadi apa? Bacalah Qul Huwallahu Ahad. 7 qiraat dia suruh baca. Qul Allah bacaan qiraat 7. Oh letih main anak Kiai. Kalau buat 4 perkara ni kata ulama, maknanya doa sebut nama Allah, puji banyak-banyak, masukkan Qul Huwallahu Ahad apa semua, angkat tangan, pakai selekeh-selekeh, comok-comok sikit, kemudian jaga makan, mustajab dah doa. Cuma ulama membahaskan selain daripada itu kena pilih masa hak sesuai. Kita pun nak jumpa orang besar ada masa juga. Macam tuan-tuan nak ngadap tuanku sultan misalnya, walaupun kita kenal tuanku kenal kita, tuan-tuan nak ngadap, nak bawa projek ke apa, nak buat apa-apa lah, nak ngadap tuanku, bukan boleh ngadap koseh-koseh. Dia ada masa, dia ada timing dia. Macam kita dengan orang besar, kalau kita nak jumpa menteri besar ke menteri ke, kita kena tanya dulu pegawai kiri kanan dia ni, bos macam mana, okey, ribut taufan ke angin sepoi-sepoi bahasa, nak tahu ke angin dia, mood dia swing tak swing, kena tahu. Kalau kena mood molek, angin molek, tak habis cerita luluh dah, sebab kita tahu main angin dia. Maka kata ulama, doa pun dia ada timing dia. Bukan koseh-koseh boleh bila Tuhan kata doa je lah, tak ada masalah. Memang, tapi dia ada masa dia, dia ada time frame dia. Pertama kata ulama, kalau nak cepat doa diterima, doalah ketika setiap kali penghujung semayang sebelum beri salam. Maknanya dalam tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah assalamu alayka. Bacalah. Kalau nak baca selawat Ibrahim sampai hujung, fil alamin innaka hamidum majid. Jangan terus beri salam, baca doa dulu. Tapi jangan doa bahasa Melayu, batas semayang bahasa Arab. Nabi sebut jauful lailil akhir wa duburas salawatil maktubah. Ketika Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu tanya Nabi, ya Rasul, masa bila doa paling Tuhan dengar sekali? Maka kata Nabi, doa yang dipanjatkan pada tengah malam yang hujung dan di penghujung semayang wajib. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Sebab itu ulama dia adalah berbeza pendapat, tetapi majoritinya mengatakan penghujung semayang sebelum kita beri salam. Tuan-tuan baca tahiyat sebelum beri salam, lepas tu ketika itulah dipanjatkan doa, lepas tu barulah kita beri salam. Cuma dalam membaca doa dalam semayang, ada satu doa yang Nabi ajar secara khusus. Doa ni mu kena baca dalam semayang. Ada doa khusus, tidak wajib. Mana tuan-tuan boleh doa lain, tapi kalau nak buat yang paling afdal, doa seperti mana daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi kalau dalam semayang dia tidak tinggal membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah, Nabi paling tidak tinggal adalah doa minta jauh daripada azab kubur, fitnah
dalam kehidupan dan selepas kematian, ujian fitnah macam-macam. Wa min syarri fitnahil masih dajjal, dan jauh daripada fitnah dajjal. Macam kita sekarang ni dalam fitnah dajjal lah. Kita ni sekarang jadi pelik-pelik, semayang jauh, topeng bagai ni, tak boleh tidak ada sikit-sikit juga. Sebab 3 tahun sebelum dajjal muncul, ni hadis sahih, dunia akan bertukar daripada apa yang kita kenal sebelum ini. Penyakit banyak, air kekurangan, air kemarau, cuaca dah jadi bengong. Kita pun dah tak boleh baca cuaca lagi. 3 tahun sebelum, mu akan menderita, kata Nabi, sebelum turunnya dajjal. Jadi ni dalam fasa-fasa dia. Baik tu musim sekarang lagilah kena kerak doa ini. Baik tu dalam Sahih Muslim ada diceritakan satu orang ulama. Dia ni seorang tokoh tabi'in, Imam Tawus rahimahullah. Imam Tawus ini, dia ni seorang yang ulama tabi'in yang terkenal sebagai orang yang doa sangat mustajab. Imam Tawus. Imam Tawus ni dia pernah bertemu dengan 50 orang sahabat Nabi. Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia sahabat Nabi saja dia jumpa 50 orang. Dan dia terkenal dalam sejarah orang yang pernah buat haji 40 kali. Dia ni terkenal doa mustajab. Kata ulama, kata Ibn Uyainah, ada 3 orang tokoh yang sangat terkenal doa mustajab. Pertama Abu Dzar, yang kedua Tawus, yang ketiga As-Sawri. Tiga-tiga ni ulama besar. Dan juga kata Imam Abu Uyainah, dalam ramai-ramai ulama ada 3 ulama yang menjauhi pemerintah. 3 orang ni jugalah, Abu Dzar, Tawus, As-Sawri. Dan ulama lain macam Syafi'i ke apa, dia orang alim tapi dengan pemerintah pun baik kau. Tapi ada jenis orang alim tak bercara langsung, yang berhormat menteri apa tak bercara, dia buat hadir je. Antaranya Imam Tawus. Imam Tawus. Imam Tawus ini dalam Sahih Muslim dicerita, kata dalam syarah Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, dia kalau anak murid dia ataupun anaknya sendiri semayang, habis semayang dia akan tanya, awak baca tak doa minta jauh dajjal dalam semayang tadi? Allah, terlupa ustaz. Pulang balik semayang, tarah Fatihah doa tu. Artinya dia mewajibkan. Bayangkanlah ya, Imam Tawus ni berapa ratus tahun dulu dia dah amalkan doa jauh pada dajjal. Pada zaman dia mana ada semayang pakai topeng jarak 1 meter, tak ada. Kita boleh tinggal doa ni, rugi sungguh. Jangan tinggal. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab neraka, wa min azabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, jauhkan aku dipitnah masa hidup dan lepas mati. Maknanya masa hidup orang tak buat-buat cerita pasal kita, lepas mati pun orang tak ungkit cerita kita. Dan yang keempat, wa min syarri fitnat masih dajjal. Ya Allah, jauhkan daripada fitnah dajjal. Amalkanlah. Kalau tak apa, tak apa, baca je lah doa apa-apa asalkan bahasa Arab. Mana sebelum fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Jangan cakap Melayu batas sembahyang. Tu hak pertama. Kata ulama, waktu kedua hak paling molek kalau kita nak berdoa adalah pada malam hari. Siang boleh berdoa, tapi malam dia lain sikit. Ada satu hadis Nabi cerita kepada Jabir radhiyallahu anhu, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kullu lailatin. Nabi menyebut pada malam hari ada satu detik yang mana pada detik itu kalau awak berdoa sama ada perkara dunia atau akhirat, Allah pasti kabulkan pada detik itu. Dan ianya datang pada tiap-tiap malam. Mana tidak tunggu Lailatul Qadar, tiap-tiap malam ada. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu dalam fiqh makruh lepas isyak seseorang itu berkata-kata selain pada doa. Makruh. Hak kita habis Maya Isa ni sekarang pergi ramai-ramai minum air. Wah, cerita politik, cerita wah. Makruh sebenarnya. Sebab waktu tu adalah mustajab doa.
Tapi tak terikut dia kita makruh lah. Buat macam mana? Roti canai, roti macam-macam, roti tik-tak. Buat macam mana budaya berbeza. Kalau ikut Nabi, tak benar. Lepas isyak, duduk rumah. Duduk rumah kali zaman tu. Pak tu keselamatan peperangan dia tidak serupa kita. Kita tak habis isyak ni kan. Sebab antaranya juga puncanya kerana lepas pada waktu malam ini dia ada waktu mustajab. Takut-takut kita duduk mengetih di kedai, masa tu tengah mustajab, mulut kita tercakap benda-benda hak mustajab. Kalau cakap benda molek tak apa, takut tersumpah ke, marah anak ke, jadi sungguh. Hak tu lah hati-hati. Malam tak boleh cakap kosek-kosek, kena beraluh. Ada waktu mustajab doa. Barangkali hak si tanggang tu, mak dia sumpah dia waktu malam. Barangkali hak tu jadi, momen detik tu kena. Tapi rugilah sumpah anak jadi batu, tak ada faedah. Baik sumpah jadi televisyen, boleh guna. Peti air ke, jadi motor, boleh kau guna. Rugi mak dia. Lah mak dia pun tak sangka mustajab. Itu sajalah. Baik tu orang tu dulu anak, nakal macam mana pun dia tak sumpah anak dia, takut jadi sungguh. Anak buat pecah pinggan, bertuah panggil. Sebab dia doa mudah-mudahan anaknya jadi hang tuah. Itu sajalah. Nakal-nakal mau jadi hulu balang dah lah, bela negara. Tapi orang sekarang tak, anaknya melompat. Wah, mu ni supaya beruk dia panggil anak dia. Kena mustajab, beruk sungguh esok. Beruk sungguh. Tu hak kedua, waktu malam. Yang ketiga, Nabi sebut lagi dalam satu hadis, malam juga, tapi ketika kamu terbangun di tengah malam. Sama juga. Maknanya kita tidur, tiba-tiba terbangun tengah malam. Hak tu waktu sangat mustajab berdoa. Dalam hadis yang panjang Nabi pesan pada para sahabat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian orang tu baca Allahumma ghfirli. Nabi sebut siapa-siapa yang terbangun di tengah malam, lalu menyebut semua zikir-zikir nama Allah, dia puji Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha macam-macam lah dia puji. Ujung-ujung dia minta, ya Allah ampunkanlah aku, maka doanya pasti dikabulkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Cuma ada hadis yang lain kata ulama, orang ini dia berdoa ataupun dia terjaga dari tidur, syaratnya dia tidur tu bersuci dulu. Makna tidur dalam keadaan suci. Apa makna tidur dalam keadaan suci? Berwuduk. Orang tidur ada wuduk, dia tidur dalam keadaan didoakan oleh malaikat. Tapi ini setengah pandangan saja. Ada setengah pandangan kata tak ada masalah, ada wuduk, tak ada wuduk, kalau tidur terbangun pukul 1, 2, 3 pagi, tak ada masalah. Tapi ada ulama yang memberikan pendetailan, orang itu adalah dia mesti tidur dalam keadaan terbangun tanpa sengaja. Mana bukan dia kunci jam. Ada juga orang olahkan begitu. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis ada dibahaskan. Mana kalau kita tidur pukul 10, kunci jam pukul 2.30, terbangun. Waktu tak, dia tidak kira. Dia nak orang tu bangun secara semula jadi. Itu sedar. Sama ada tuan-tuan terbangun tu sebab aircon lupa tutup ke, terdengar bunyi pintu ada orang masuk ke, atau berasa nak pergi ke bilik air, terpulang tapi mesti terbangun. Ini perbahasan ulama, kita usah pusing sangat. Yang mustahak bangun tengah malam itu banyak manfaat. Cuma kalau dapat tidur dengan keadaan berwuduk, itu yang terbaik sekali. Sebab orang yang tidur dalam keadaan berwuduk ni, man bata tahiran bata fi sya'rihi malakun fala yastaiqazu illa qala al-malak Allahumma ighfir li ibadika fulan fa innahu bata tahiran. Ada satu hadis Nabi cerita, siapa tidur dalam keadaan ada air semayang, maka dia tidur ditemani malaikat. Malaikat akan duduk dekat mana? Sya'rihi, dekat dengan kepala dia, dekat rambut dia. Dan sepanjang malam itu fala yastaiqazu illa qala al-malak. Selama mana dia tidur, tak bangun-bangun, selama itulah malaikat doakan dia, Allahumma ighfir li ibadika fulan fa innahu bata tahiran.
Ya Allah, ampunkanlah orang ini sebab dia tidur ada air semayang. Besar pahala tidur air semayang ni, manfaat besar. Kalau tuan-tuan tidur hotel ataupun tidur chalet hok lama orang tak duduk, musim-musim PKP kan banyak chalet sampai homestay 2-3 bulan tak ada pelanggan. Jadi rumah-rumah ni kalau 40 hari pun tak ada siapa-siapa manusia duduk, ada benda lain duduk. Jadi bila ada benda lain duduk, bila kita nak duduk, dia adalah sikit perselisihan faham tu. Dia rasa tu rumah dia dah. Waktu bila kita tidur, duduk tiup cuping telinga tu, damai sejuk cuping telinga, duduk gurang dengan kita. Jadi untuk nak mengelak, kadang dia main suih pun ada. Lampu main tutup buka, tuk tak, aduh, duduk gurang. Jadi salah satu cara ambil air semayang. Bila tidur ambil air semayang, mari malaikat terus posting baru. Sup, Allah Ta'ala hantar malaikat. Bila malaikat mari, itu abang long kawasan lah. Hak kecil-kecil ni lari. Hak baru remaja-remaja rempik ni, hak duduk numpang masa PKP lari dia, malaikat mari. Cuma jangan nak mengamalkan hadis ni biar fikirkan keutamaan. Macam contoh, ada orang perempuan, dia terlampau nak menjaga wuduk sampai melukakan hati suami pun tak boleh kau. Contoh bila kita cerita malam ni siapa tidur ada wuduk, malaikat duk cokor sebelah dia, balik sekarang dia tidur siap ambil air semayang. Tidak salah, tapi sampai menapis hak suami tu tak boleh pula. Mana suami ialah malam esok cuti contoh dah. Malam ni dah macam-macam tongkat ali apa macam-macam pesing. Dia pula nak tidur siap ambil wuduk. Wuduk tak apa, pakai telekung tidur. Siap pakai mukana, pakai telekung macam duk Mekah tidur gitu. Kita pun bersalah. Baru nak dekat dia marah. Wuduk. Sudahlah tak boleh tidur. Nak tidur macam mana gini? Akhirnya suami itu tidur dalam keadaan marah. Jadi dosa pula. Sebab Nabi pesan, salah satu la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 golongan semayang tak terangkat daripada ubun-ubunnya walau sejengkal. Maknanya senang cerita tak diterima semayang lah. Siapa? Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Pertama sekali tok imam, hak jadi imam dalam keadaan makmum tak suka dengan tok imam. Tak suka ni bukan kerana politik, kerana grade pangkat dah. Tak suka kerana akhlak dia. Contoh dia ni tok imam, tapi rokok ke apa benda-benda gitu, karaoke, kaki karaoke. Imam kaki karaoke. Dia pergi bawah rumah orang, dia nyanyi 10 lagu dia seorang. Tok imam tak kena lah. Bila jadi tok imam, kita kan pakai tauliah tuanku, jagalah sikit kita punya peribadi. Nak karaoke boleh lah, kereta seorang-seorang dah lah, pergi Terengganu lah kereta, nyanyi. Jangan nampak sangat, kita tok imam. Jadi bila makmum tengok, dia panggil istilah tak siqah, dia jadi tidak hormat. Jadi kena bila jadi tok imam ni banyak nak kena jaga penampilan. Bila makmum tak suka, boleh efek semayang kita. Ataupun makmum marah kita sebab bacaan tak betul. Ada imam barangkali dia tidak pergi kursus, tak ambil periksa. Kadang-kadang dia punya Fatihah tak betul. Wal maghdubi alaihi wala bolling bukan dolling. Ada hak di mana? Wala panjang tok dia. Mak apa tak tahu. Jabat kamu panggil, orang repot panggil. Buat apa baca panjang? Berapa harakat? 17 harakat wala dolling. Ngaji di mana? Jadi makmum marah habis dia apa? Nak suruh letak jawatan payah, dia tok imam. Payah letak jawatan tok imam. Dia macam daun pisang kena kerat baru jatuh. Kalau pokok nyol dia bahasa dia turun gitu je. Payah buat maruah tok imam. Tapi ingat kalau tok imam tu degil, semayang orang lain diterima, semayang dia Tuhan tak terima. Syarat dia betulkan bacaan dia dan akhlak dia. Golongan kedua kata Nabi, semayang tak diterima sejengkal. Wa akhawani mutasarimani, 2 orang Islam yang kelahi lebih pada 3 hari. Maknanya orang Islam kelahi boleh, bukan tak boleh, boleh orang Islam kelahi.
tapi ada masa dia 3 hari. Mana hari ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad, boleh kelahi. Hari Isnin kena tegur balik. Hari Isnin kena tegur balik. Dia 3 hari je permit. Habis ustaz, kalau saya nak kelahi kot lagu mana? Boleh sambung permit Mana hari ni kelahi, hari ni esok lusa. Hari Isnin tegur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana? Minum air. Hari Isnin. Tak borak tak apa, sebab silaturahim ni cukup menegur je. Apa khabar? Waalaikumsalam. Gitu je. Minum air tak borak apa. Hari Isnin. Hari Selasa sambung balik kelahi. Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari. Hari Jumaat tegur balik, Assalamualaikum. Mana kamu? Sambung permit. Main air. Buatlah begitu sampai bila-bila. Kalau tidak, semayang tak diangkat sejengkal. Dan golongan ketiga yang tidak diangkat sejengkal pun semayangnya ialah wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Jelas Nabi sebut seorang isteri yang tidur dalam keadaan suami dia marah pada dia. Marah apa sebab? Marah kerana benda tadi. Suami balik masjid, ingat niat nak main bola, sampai-sampai stadium tutup. Bayanglah. Bayang apa perasaan dia. Tulang cucu balik, Allah jeng. Ni minum tongkat Ali sepapan dia minum. Apa gaya? Duduk kedai pagi. Ni hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi kalau nak tidur berwuduk, silakan, tapi agak-agak. Sebab tidur berwuduk sunat, layan suami wajib. Jadi hukum tu jadi berubah, tengok suasana. Yang keempat, waktu bilakah paling mustajab? Kata ulama berdasarkan hadis. Hadis ni 2 sekali Nabi sebut. Jadi nombor 4, nombor 5 sekali lah. Iaitu sintani la turaddani aqallama turaddani ad-du'a indan nida'i wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dah. Ada 2 doa yang jarang tertolak. Pertama sekali doa ketika perang berkecamuk. Yang kedua doa ketika azan berkumandang. Baik itu tadi saya tanya ke susah masjid, pegawai masjid, nak beri laluan pada azan. Sebab biasanya kita ceramah, waktu isyak kita beri sekejap, 3 minit azan. Bila dia kata hadap di sini, langgar terus komat, tak ada masalah ikut suasana semasa. Tapi alangkah baik kalau dapat dikekalkan azan sebagai syiar. Sebab azan ini dia adalah lubuk pahala paling mudah. Tuan-tuan dengar azan, sepanjang azan tuan-tuan dengar tu waktu mustajab doa. Jadi selagi azan tu ke mana tuan-tuan doa. Sebab itu kata ulama, kita ketika azan bukan tak boleh cakap, boleh. Tidak berdosa bercakap masa azan. Tetapi kalau cakap benda baik, dia lebih baik daripada cakap benda ngarut. Jadi masa azan tuan-tuan borok. Kalau borok doa, tak ada masalah. Sebab doa ketika azan sangat mustajab. Yang kedua, doa masa azan ni, azan ni adalah satu-satu perkara setan paling takut sekali. Ceramah setan tak takut. Bahkan dalam ceramah paling banyak setan. Tuan-tuan hak mengantuk mata ni, siapa dia hak kacau? Setan. Dia tiup, cupin telinga, tidur. Dia tiup. Dia suruh tidur. Dia main duk kaki, bagi serban. Orang serban, kepala kita serban kaki. Oh dah kiri kanan, kanan kiri. Dia main belakang, jadi lenguh. Ni kerja setan. Kerja setan. Tapi bila dia dengar azan, dia lari lintang pukang. Dalam hadis Muslim Nabi sebut duratun, lari terkentuk-kentuk. Sebagai simbol memang dia takut tu. Hatta la yasma'u ta'zim, sampai dia cari tempat hak tak ada azan langsung. Mula dia pergi masjid sana. Masjid sana azan juga, lari sini. Azan juga, lari. Tiba masjid, tak ada azan. Oh duduk sini dia kata. Oh sedap masjid hari ni tak ada azan isyak. Alhamdulillah, suka dia. Baik tu rugi tak azan. Tak apalah, lain kali azan lah. Lain kali azan. Azan ni syiar. Nanti nak kiamat azan tak ada langsung. Masa tu tak azan tak apa. Tapi akan datang azan. Yang keenam kata ulama, waktu yang sangat baik kalau dapat kita berdoa hari Jumaat macam hari ni.
inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullah khairan illa a'tahu iyyahu wa qala biyadihi yuqalliluha yuradhiduha. Nabi menyebut pada hari Jumaat ada satu momen detik yang sangat mustajab kamu berdoa pada hari itu, iaitu hari Jumaat, dan apa saja yang kamu minta pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada ulama bahaskan hari Jumaat waktu mana hak mustajab. Ada yang kata waktu mustajab lepas subuh, ada hak kata masa Tok Imam naik mimbar. Tapi pendapat yang lebih masyhur adalah selepas asar, waktu hak paling mustajab berdoa, berdasarkan sabda Nabi, yaumul jum'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullahu syai'an illa atahu iyyahu. Dalam hadis Nabi sebut pada hari Jumaat ada 12 jam waktunya pada waktu siang. Di antara waktu itu ada satu waktu yang tidaklah seorang yang mohon pada Allah pasti Allah kabulkan doa itu. Sahabat tanya, apakah waktu itu ya Rasul? Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Jadi kata Nabi, carilah ia pada waktu akhir selepas asar, kata Nabi. Jadi hari ni tak ada lah, minggu depan. Minggu depan lepas asar jangan lupa berdoa. Doa banyak-banyak. Itu hak ke-6. Yang ketujuh, ini hadis Abu Hurairah, juga ada dua perkara Nabi sebut. Jadi kita kira yang ketujuh dan yang ke-8, iaitu salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa sa'imu hina yuftir wa da'watul mazlum. Ada 3 doa Tuhan tak akan tolak. Pertama, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Beza ya, bukan doa semasa berpuasa. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Yang kedua, doa seorang pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Ini hadis Tirmizi. Jadi pertama Nabi sebut doa orang yang berbuka dengan syarat dia puasa. Maksudnya gini, ada orang dia tak puasa tapi dia berbuka sekali dengan orang puasa. Orang macam ni doa boleh, tapi diterima tak ada jaminan. Mungkin dia sponsor orang berbuka. Macam doa puasa Isnin Khamis. Kalau orang ada duit sikit, masjid dia sponsor. Tadi time buka nanti dia pun join sekali, padahal dia tak puasa. Dia pun doa. Doa boleh, tapi tak diterima sangat berbanding dengan orang yang puasa. Ini kata ulama. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat kelebihan ini, rajin-rajinlah berpuasa. Dan doa untuk berbuka puasa ini ada banyak. Orang doa yang paling masyhur sekali kalau orang Melayu ini, Allahumma laka sumtu. Itu paling masyhur sekali. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Dia doa ini masyhur tapi lemah, dhaif. Tidak salah, tapi sebab ada doa yang lebih sahih lagi ataupun lebih kuat lagi dalilnya, iaitu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftara qala zahaba az-zama'u wa batalat uruku wa thabata al-ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darqutni. Kata Ibnu Umar, Nabi kalau berbuka dia akan berdoa, ya Allah, telah hilanglah dahaga, telah basahlah urat-urat tekakku, dan telah dapatlah pahala insya-Allah. Ini hak paling jelas sekali. Tapi saya ingat tuan-tuan tak dan nak apa. Macam mana tadi ustaz sebut tadi, zahabaz zama'u. Kenapa? Payah nak sebut. Zahabaz zama'u wa btalat uruku wa thabatal ajru insya-Allah. Nak boleh kita hafal kat sahur baru ingat nanti. Jadi payah. Maka tak ada masalah. Hadis tentang doa berbuka ini ada banyak. Ada hak lemah, ada hak kuat. Jadi kalau tuan-tuan pening, don't worry, bacalah apa-apa doa. Yang pasti datang daripada Nabi satu saja, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah jangan lupa. Nak doa Allahumma laka sumtu pun boleh, doa cakap Melayu pun boleh, apa saja. Yang penting jangan tidak berdoa.
ketika nak berbuka puasa, sangat mustajab. Selesai yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-9 kata ulama, doa yang sangat bagus kita panjatkan ketika turun hujan. Untunglah kita duduk Pantai Timur, musim monsun hujung tahun, kita hari-hari hujan. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi pernah menyebut, sintani la turadani ad-du'a 'inda nida wa tahta al-matar. Doa yang paling tidak ditolak oleh Allah, doa semasa azan berkumandang. Yang kedua, doa masa hujan. Hadis riwayat Imam Hakim. Sebab itu Nabi memang sangat menyuruh kita berdoa masa hujan. Utlubus tijabatid du'a inda salas, inda tiqa'il juyush, wa iqamatis salah, wa nuzulil ghais. Carilah kelebihan dengan berdoa pada 3 masa, kata Nabi, yang orang lain belum tentu dapat 3 masa itu. Pertama, ketika bertemu 2 pasukan perang, doalah ketika itu. Yang kedua, menjelang semayang didirikan, bahasa mudah qomat. Kejap lagi kita semayang, Allahu Akbar, qomat. Tuan-tuan doa banyak. Ya Allah, gede. Sangat mustajab. Dan yang ketiga, doa ketika hujan. Cuma masalah kita duduk Malaysia, hujan ni bukan benda pelik. Jadi kita pun jadi tak heran nak berdoa masa hujan, tak pelik. Tapi bagi orang Arab, hujan ni benda hak payah berlaku. Baik itu orang Arab kalau hujan, dia memang doa sungguh-sungguh. Ada kawan saya bawa teksi daripada KLIA, dia hantar passenger banyaklah. Ada masa dia pelancong, zaman pelancong Arab dulu ramai. Jadi betulan dia tahu saya mengaji Arab, dia tanya, macam mana mu duduk negara Arab, mu boleh tahan dengan orang Arab? Apa pula? Aku layan Arab 3 hari, pening dah dia kata. Baru 3 hari layan orang Arab, daripada KL pergi Cameron pergi KL gitu. Dia pening, dia kata. Buat apa pening? Mu bayar Arab, naik teksi hari hujan, dia boleh buka tingkap ulu kepala. Dia suka hujan. Dia tak tahu kereta aku basuh jiru habis air. Waktu doa Allah. Dia kata memang pasal itu. Saya dulu ngaji Mesir, ngaji di Azhar. Kebetulan peresa masa tu musim sejuk. Jadi musim sejuk tu ada hari tu hujan. Hari tu pula peresa subjek atau madah hak paling susah sekali. Mantik apa saya tak ingat. Memang jenis pening. Mantik ni kalau macam saya ngaji Usuluddin, benda mantik ni ngaji benda pasal poh jenis untuk nak kelahi ya sebenarnya. Meja berkaki 4, kambing berkaki 4. Meja dan kambing adalah sama. Saya pun tak tahu ngapa saya belajar benda gitu. Itulah ilmu mantik, ilmu logik. Tujuannya macam kita nak jadi penceramah, mesti belajar ilmu logik. Lepas tu guru pondok dia pandai perbandingan sebab dia pandai mantik. Orang syariah dia tak belajar sangat mantik ni. Kena hari tu subjek mantik. Agaknya adalah di kalangan pelajar ni Malaysia ke Indonesia semaya ajak 40 rakaat agamanya. Hari tu betul lah nak jawab periksa, hujan. Bila hujan enggak, student Arab keluar habis tobik. Keluar dari dewan termasuk pengawas peperiksaan. Doa. Orang Melayu sama, kosong dah ni. Soalan pertama jawab lagu mana? Kita tak niru, tukar pendapat. Jadi kalau niru macam makruh sikit. Tukar pendapat. Soalan belakang jawab gini. Jadi bersuara. Lama pula doa, setengah jam. Kata orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura tak peduli hujan, guna doa. Dia orang memang percaya sungguh. Hujan doa mustajab. Jadi nak cerita subjek tu saya luluh lah, tahun tu luluh. Alhamdulillah luluh. Dapat jadi. Suka. Tapi tidak niru, bincang. Bincang. Kalau niru tu ambil soalan dia, aku salin. Tu niru, ni bincang. Sebab mantik mana boleh tiru. Bawa kitab tu dia jawab kau. Sebab dia tanya ukur logik. Ni. Allah pening kepala. Tapi Tuhan nak bagi mudah. Jadi doalah masa hujan. Jangan nyumpah hujan. Kita orang Malaysia ni semua nyumpah. Terutama
Orang main golf, nyumpuh je hujan. Tengah bawa set golf, Allah hujan pula. Haram jadah. La ilaha illallah, boleh kata haram jadah hujan. Hujan tak salah, Allah menentukan dia turun. Lepas itu kata Imam Asy-Syafi'i, hujan ni jundullah. Dia turun dengan arahan, dia tak turun suka-suka hati dia. Lepas itu kalau banjir ke, jangan salahkan hujan. Oh ni banjir ni hujan lebat telajuk. Mana boleh? Tak boleh. Banjir ni hujan dia turun ikut arahan saja. Bukan kerana dia suka-suka hati nak turun banyak ke turun sikit, tak boleh. Selesai. Yang ke-10 kata ulama, doa ketika ajal kita nanti. Ni payah sikit lah. Kalau nanti tuan-tuan nak mati, kita semualah nak mati, masa nak putus nyawa tu sangat mustajab berdoa. Masa tu usah sibuk benda lain lah. Usah sibuk esok rumah ni siapa nak duduk, kereta aku siapa dia nak. Tak payah fikir lantak nak leh geruk ke apa, tak payah. Doa je masa tu. Ummu Salamah dalam satu riwayat dia bercerita, pernah satu ketika masa suaminya nak meninggal dunia, Abu Salamah, datang Nabi, dan Nabi datang, masa tu Abu Salamah dah pun habis nyawa lah. Dan masa tu mata Abu Salamah terbuka. Maka kata Nabi datang, Nabi pejamkan mata dia. Nabi sebut, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Jenazah mayat kalau roh dicabut, mata dia akan ikut roh pergi ke mana, kata Nabi. Jadi jangan pelik kenapa matanya begini. Bukanlah kerana dia ni nampak benda kedak, sebab roh dia, mata dia ikut roh. Nabi pun tutup. Fadajjan nasu min ahli. Saya tahu semua ahli keluarga akan rasa gusar, rasa susah hati, menangis macam-macam. La tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaika yu'minuna ala ma taquluna. Kalau sedang nazak, mintalah yang baik-baik, kerana malaikat sedang mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Sebab bila kita nazak, malaikat ada. Minimum malaikat yang ada Israel, malaikat maut. Malaikat maut dia boleh tolong aminkan. Jadi bila tuan-tuan nanti, tuan-tuan lah, macam orang lain mungkin ada lambat lagi nak mati nanti. Contoh, na'udzubillah, kita jatuh motor ke bawah gaung, ke sejuk dah kaki, nak mati lah aku ni. Kalau sejuk tu nak mati ya. Dah sampai lutut dah ni, rasa mati lah aku ni. Bila dalam suasana itu, doa je lah. Sangat mustajab ketika itu. Masa sibuk benda lain, matilah aku, Allah matilah. Jangan, relax ya, Allah matilah aku. Doa ya Allah maafkan lagi ni, jagalah keluarga aku. Selesai insya-Allah. Sangat mustajab ketika itu. Dia kalau nak mati nanti, kata orang dia sunyi ya, sunyi sebab malaikat turun, dia jadi sunyi sangat ketika itu. Orang ceritalah, wallahu a'lam. Sebab orang mati tak rajin cerita lagi apa hak berlaku kita ni, orang tua-tua kata lah. Sebab ni banyak yang cerita ni orang yang terlibat aksiden. Orang banyak aksiden, dia banyak kongsi pengalaman dia orang aksiden. Ada dulu aksiden rombongan daripada mana? Rombongan daripada Pantai Timur nak pergi ke Langkawi. Aksiden atas highway, bas terbalik. 40 orang rombongan tu rasanya separuh mati dalam rombongan. Jadi hak selamat dia cerita. Dia cerita saya, dia kata ustaz, dia kata sebah terbalik tu gelak lah, tak tahu benda apa. Jadi dia kata masa bah tu nak tu menjerit-jerit kamar tu, Allahu akbar, Allahu akbar, macam-macam. Bila dah jatuh tu senyap. Jadi dia kata itu dia khabar. Agaknya masa senyap tu malaikat ada tu. Itu yang timbul cerita tu, dia sunyi, dah tak ada lah. Tu ada orang menjerit, menangis, bunyi bising, enjing ke apa tak ada. Senyap, malaikat tu. Macam kita lah kadang tengah borak tau. Wah 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 wah. Tiba senyap semua. Malaikat lalu orang malaikat lalu. Kata orang gitulah. Jadi kalau tuan-tuan tengah cakap-cakap senyap, malaikat lalu tu. Kalau malaikat mau, terus berdoa saja. Ya Allah, mati pula aku malaikat senyap ni. Gitu. Doa banyak. Yang ke-11, kata ulama berdasarkan hadis, hal ni juga kita boleh buat, mudah sangat. Berdoa ketika mendengar ayam berkokok. Ayam berkokok. Saya ingat kita mungkin kadang ni banyak ayam. Kalau Singapura payah cari ayam. Anak-anak muda Singapura ni bukan ngejek dak. Dia orang sendiri cerita.
Kalau buat ujian, sila lukis gambar ayam. Suruh anak-anak sekolah di Singapura, dia lukis. Tunjuk cikgu, tuan-tuan agak dia lukis apa? Lukis KFC, pera ayam goreng. Sebab bagi dia ayam itu ayam. Yalah, tak pelik sebab dia mana ada ayam subuh kita ayam banyak penuh. Rupanya ayam ni ada barakah. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi pernah menyebut, iza sami'tum siyahad dikati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Kalau kamu mendengar ayam berkokok, angkatlah tangan berdoa ketika itu, kerana ayam itu sedang melihat malaikat. Rupanya ayam kokok-kokok tu bukan saja-saja. Tuan-tuan janganlah pekong dengan selipar ke apa. Dia sedang nampak malaikat. Nyanyi ke ayam pekong buat apa? Dia kita doa. Masa tu dia sedang melihat malaikat, kata Nabi. Tetapi wa iza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innahu ra'asyaitana. Tapi sebaliknya, kalau kamu mendengar keldai berbunyi, bunyi keldai. Di tempat kita tak ada. Di Tanah Harap banyaklah keldai tarik kereta macam-macam. Fata'awwadhu billahi minasyaitan. Mintalah Allah jauhkan kamu daripada syaitan, sebab dia berbunyi itu kerana dia nampak syaitan. Hadis Bukhari Muslim. Jadi pagi esok bacalah doa ketika ayam berkokok. Ada perbahasan tentang ayam ni banyak lagi, tapi saya tidak fokuskan sangat. Sebab ada orang dia menganggap makan kambing lebih cepat masuk syurga berbanding makan ayam. Ada orang macam gitu. Bila kata ceramah masjid, AJK kata, ustaz malam ni kita sedia kambing. Dia cara dia cerita tu macam bila makan ni kan masuk syurga kan kita. Apa buat ayam masak merah tak masuk syurga ke? Masuk belaka. Tidak ada kelebihan antara satu makanan dengan satu makanan. Dia kata, dok ustaz ni kan sunnah. Sunnah apa? Nabi pun makan ayam juga. Ayam juga adalah makanan kegemaran Nabi. Dalam hadis riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sebab Nabi ada hadis cerita kelebihan ayam. Banyak kelebihan ayam. Dia mengejutkan orang ketika sembahyang dan macam-macam lagi. Jadi tuan-tuan, kalau ada pilihan kambing, ayam, makan belaka, tak ada masalah. Oh ya ke ustaz, kalau banyak penyakit macam mana? Doalah pada Allah. Ya Allah, aku nak makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai. Ambil kambing, masuk mulut. Sebelum mulut, cakap dengan kambing, "Hei kambing, aku makan kau, kau jangan makan aku." Amin. Selesai masalah. Naik sikitlah kolesterol, sikit saja, dia tak naik banyak. Doa ke sebelah, hak kedua belah. Doa yang paling bagus sekali, kata ulama berdasarkan hadis Nabi, yang Allah payah nak tolak adalah doa yang dipanggilkan doa zahril ghaibi. Doa zahril ghaibi ni doa kepada orang hak tak tahu kita doakan dia. Ni payah Tuhan nak tolak. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Doa kepada orang yang tidak tahu kita doakannya sangat diterima oleh Allah. Kamu doalah bila-bila masa. Inda ra'si malakun muwakkal. Bila doa saja datang satu malaikat. Allah utuskan kullama da'a li akhihi bi khair. Bila dia doa saja untuk saudaranya, Allah kata, "Mau pergi kat orang ni?" Terus malaikat datang. Qalal malak muwakkal bihi amin walaka bimislim. Kata Nabi, doa ni, malaikat ni kerjanya mengaminkan setiap tutur doa yang kita panjatkan. Contoh, tuan-tuan dapat mesej sahabat kita dibesuk, contoh sakit, kita nak ziarah, kita pun sakit ke, tak apa nak sihat, tak ada orang mata, tak nampak malam, contoh. Balik rumah kita doa, ya Allah, sahabat aku dibesuk, tengah sakit, aku nak pergi malam ni pun mata tak apa nampak, sembuhkanlah penyakit dia, ya Allah. Dia tak tahu kita doa ni. Masa doa itu Allah Ta'ala terus malaikat pergi iring orang ni, terus malaikat datang, ya Allah sembuhkanlah penyakit dia, ya Allah. Malaikat duduk sebelah, walaka bimislim, amin, amin. Malaikat pula aminkan doa kita. Kata malaikat, "Encik, awak pun dapat doa ni. Cik, awak pun dapat juga doa ini." Maknanya kita doa kebaikan ke orang, doa tu sampai juga ke kita. Dia macam bola, baling ke dinding, dapat kita.
Setiap kali baling, dapat balik. Jadi doa Zahril Ghaib ni doa yang paling mustajab. Sekarang ni ramai orang berdoa, tapi doa dia orang tahu. Doa dalam Facebook bagi contoh, ya Allah berkatilah sahabat-sahabatku di dalam grup ini. Semua orang tahu doa dia. Selamat pagi, salam Jumaat, moga semua ahli WhatsApp grup ini diberkati Allah. Amin. Hak lain pun amin, 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 amin. Itu dia tahu. Yang ini kita tak cerita orang pun kita doa ke dia. Kenang daku dalam doamu. Bahasa radio dulu lah. Kenang daku dalam doa. Kita doa, oh sangat mustajab. Baik tu tuan-tuan petua jugalah. Kalau nak doa tu cepat boleh dapat, kita doa korang dulu. Macam contoh dulu orang tanya, kalau pasukan bola, kenapa Pahang semua menang bola? Lawan Johor Pahang menang, lawan Kelantan Pahang menang. Sebab kita memang ajar penyokong-penyokong kita, bila lawan dengan pasukan lawan, kita doakan pasukan lawan tu menang. Contoh Pahang lawan Kelantan, Red Warrior. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, menangkanlah Red Warrior pada malam ini. Malaikat duduk sebelah kata, Tok Gajah menang malam ni. Sebab dia aminkan doa abang. Tu Tok Gajah menang semua tu. Ni contoh lah. Jadi lain kali buat begitu. Doakan pasukan lawan, pasukan kita pula jadi menang. Tahniahlah dapat pengurusan baru Red Warrior. Tahniah. Kalau raja lah janji masuk sudah. Janji lepas bayar gaji sudah. Yang ketiga belah, kita ringkas-ringkas sajalah. Waktu hak sangat, ini jangan lupa minggu depan, hari Rabu antara Zuhur dan Asar adalah waktu yang sangat bagus doa. Yang ni jarang diceritakan. Biasa orang kata waktu mustajab hari Jumaat. Kita setuju. Tapi rupanya ada kata ulama hari Rabu. Hari Rabu waktunya antara Zuhur dengan Asar. Ada satu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia cerita anna Nabi SAW da'a fi Masjidil Fatah thalathan yawm al-Itsnin wa yawm al-Thulatha wa yawm al-Arbi'a. Sahabat Cam, Nabi seminggu 3 kali dia akan pergi berdoa di Masjid Fatah di Madinah. Bukan Fatah di Kairah, di Fatah di Madinah. 3 kali seminggu. Dia pergi hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Dia mesti pergi Masjid Fatah. Fastujiba lahu yaumul arbi'a baina as-salataini fa'urifa al-bishru fi wajhihi. Kata sahabat, kami Cam, kalau hari Rabu dia punya mood TikTok, dia punya ceria senyum dia TikTok. Sebab kami Cam hari Rabu adalah hari doa dia dikabulkan. Maka berkata Jabir radhiyallahu anhu, falam yanzil bi amrun muhimun ghalidun illa tawakhaitu tilka sa'ah fad'uhu fiha fa'ariful ijabah. Kata Jabir, kami para sahabat, kalau ada perkara yang berat, pusing kepala kami nak menyelesaikan, maka kami akan doakan pada waktu hari Rabu antara Zuhur sampai Asar. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Jadi kata sahabat, Nabi pergi Masjid Fatah. Masjid Fatah ni salah satu daripada masjid 7 yang ada di Madinah. Masajidus Sabah. Dia masjid ini gabungan dari 7 masjid kecil yang sebenarnya 6, cuma tambah dengan Masjid Qiblatain saja. Dia Masjid Fatah, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Umar Al-Khattab, Masjid Ali Abi Talib, Masjid Fatimah Az-Zahra. Dia letak di kaki gunung Salak bahagian barat Madinah. Kalau kita buat ziarah luar di Madinah, biasa ada pakej pergi ke Masjid Fatah, Masjid 7 ini. Jadi Nabi pergi Senin, Selasa, Rabu. Tapi Nabi pergi Senin balik hari, Selasa balik hari, Rabu balik hari. Antara Senin, Selasa, Rabu, hari Rabu Nabi paling ceria. Maka kata sahabat, nampak sangat hari Rabu, hari doa dia dimustajabkan. Jadi tuan-tuan, berdoalah pada hari Rabu. Lepas tu ada orang tanya, kenapa mesyuarat kabinet, mesyuarat exco semua buat hari Rabu? Itu tujuan dia. Dan kenapakah keputusan rasmi kerajaan mesti diputuskan pada hari Rabu? Itu sebab dia. Itu rahsia. Diputuskan dalam mesyuarat hari Rabu, pengumuman mungkin Khamis ataupun Jumaat, tapi mesti buat hari Rabu. Selain daripada faktor mustajab doa, hari Rabu juga adalah hari mudah kita buat persediaan. Kalau nak buat arahan penutupan sekolah misalnya, nak mesyuarat hari apa? Awak paling sesuai buat keputusan hari Rabu paling sesuai, sebab kita ada 2 hari
untuk nak proses sebelum dan selepas. Itu antara sebab. Tapi yang paling antara punca utamanya adalah kita nak barakah pada hari Rabu. Apa lagi waktu-waktu mustajab berdoa, minum air zam-zam. Apa lagi? Ketika bermusafir, ketika bersahur, ketika antara azan dengan qamat, ketika sujud dalam sembahyang, dan banyak lagi. Yang kalau kita nak terangkan satu persatu, nescaya 3 hari 3 malam pun tak habis kita nak menceritakan benda ni. Yang mustahab muslimin muslimat sekalian, jangan jemu berdoa kepada Allah. Sebab Allah tidak pernah jemu mendengar doa dan rayuan daripada hamba-hambanya. Moga-moga apa yang kita sembangkan pada malam ini memberi manfaat kita bersama. Kita berdoa pada Allah, moga-moga Allah cabutlah cepat wabak ini. Sebab kita di peringkat masjid pun dah nak jaga SOP ni pening kepala. Pening hari-hari, tiap-tiap hari, kadang seminggu sekali. Kelahi sokmo dengan jemaah, kami tak larat dah nak kelahi. SOP pelik-pelik sokmo. Topeng yang bawa sejadah sendiri, nah macam-macam lagi. Kita doalah benda ni dipercepatkan oleh Allah. Moga-moga apa yang kita bincangkan memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum berpisah, mari kita tadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dengan kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan malam ni selamat sampai ke destinasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.